Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, untuk petang ni cikgu akan bincang sambungan daripada tajuk formula kimia ataupun lebih khususnya formula empirik, iaitu berkaitan dengan eksperimen yang kedua. Kalau sebelum ni cikgu terangkan cara nak mengira formula empirik mesti berdasarkan data ataupun berdasarkan eksperimen. Jadi dalam kuliah yang ketiga sebelum ni cikgu terangkan cara nak mendapatkan data berdasarkan eksperimen, iaitu eksperimen menentukan formula empirik bagi kuprum 2 oksida. Okay, untuk hari ini cikgu akan terangkan cara nak menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. Baik, sebelum daripada kita pergi kepada eksperimen menentukan formula empirik bagi magnesium oksida, cikgu nak tambah sedikit lagi daripada kuliah kita nombor 3 baru ni, iaitu ataupun di sini kuliah berkaitan dengan menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. Baik. Di sini kalau kita perhati pada eksperimen menentukan formula empirik bagi kuprum 2 oksida, kita dapati gas hidrogen dialirkan ke dalam tabung pembakaran sebelum nyalaan dibuat. Hak ni sebelum nyalaan. Cuma ada yang tertinggal baru ni cikgu tak sebut, iaitu selepas nyalaan. Selepas nyalaan ini dimatikan, aliran gas hidrogen ni masih dilakukan. Masa ni nyalaan sudah tidak ada, tapi gas hidrogen masih lagi dialir sampailah kuprum yang terhasil di dalam piring porselin ini sejuk. Kenapa? Kalau sekiranya pembakaran ini dihentikan, kemudian gas hidrogen pun dihentikan alirannya, udara akan masuk balik ke dalam tabung pembakaran dan akan bertindak balas balik dengan kuprum yang panas, yang masih lagi panas. Jadi bila tindak balas antara oksigen dengan kuprum berlaku, akan terbentuk balik kuprum 2 oksida. Jadi kalau berlaku macam ni, eksperimen kita akan gagal. Oleh sebab itu, gas hidrogen ni akan terus dialirkan walaupun pembakaran telah diberhentikan, sehingga kuprum yang terhasil di sini sejuk. Sebab apabila kuprum ini telah sejuk, kalau sekiranya gas hidrogen dihentikan alirannya, udara masuk ke dalam tabung pembakaran, kuprum yang sejuk tadi tidak akan bertindak balas dengan udara yang masuk ataupun oksigen yang masuk tadi. Jadi ini sedikit tambahan tentang menentukan formula empirik bagi kuprum 2 oksida dalam kuliah kita yang ke-3 sebelum. Jadi untuk hari ini cikgu nak terangkan ataupun dalam kuliah yang ke-4 ni cikgu nak terangkan berkaitan dengan menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. Baik, sebelum tu
kita kena faham seperti yang cikgu sebut baru ni lah, dalam kuliah 3 baru ni, untuk menentukan formula empirik magnesium oksida, tindak balasnya adalah melibatkan tindak balas di antara magnesium dengan oksigen. Dan terhasillah magnesium oksida. Ini merupakan serbuk berwarna putih. Dan magnesium ni adalah merupakan logam, manakala magnesium oksida adalah oksida bagi logam magnesium. Jadi perbezaan dengan eksperimen menentukan formula empirik kupron 2 oksida, seperti yang cikgu sebut sebelum ni, daripada oksida logam kepada logam. Manakala magnesium kepada magnesium oksida, daripada logam kepada oksida logam. Itu yang membezakan dua eksperimen ini dari segi konsepnya. Baik, dari segi eksperimennya, di sini cikgu dah lukis gambar rajah dan cikgu akan terangkan sedikit tentang prosedur ataupun kaedah dalam melaksanakan eksperimen ini. Iaitu apa yang kita buat, yang pertamanya ialah kita timbang mangkuk pijar dan penutup. Mangkuk pijar dan penutup. Timbang ni kalau kita buat eksperimen, tentulah kita akan dapat nilai yang sebenar. Tapi dalam penerangan cikgu ni, cikgu guna pemboleh ubah. Katalah hasil timbangan mangkuk pijar campur penutup ni sebagai X gram. Dan selepas daripada kita timbang, kita ambil pita magnesium lebih kurang ataupun 10 cm panjang. Pita magnesium ni, kita kena bersihkan dulu dengan kertas pasir bagi menghilangkan oksida logam. Jadi kita kena faham bahawa pita magnesium ni, sebelum kita masukkan dalam mangkuk pijar, dia ada lapisan luar ni. Lapisan luar ni iaitu magnesium yang telah terdedah pada udara. Bermakna bila dia terdedah pada udara, dia sudah bertindak balas dengan oksigen. Bila magnesium bahagian luar bertindak balas dengan oksigen, maka terbentuklah magnesium oksida. Jadi di bahagian ini sudah ada magnesium oksida. Jadi bagi memastikan eksperimen kita ni betul-betul tepat, kita kena singkirkan bahagian permukaan luar ni dengan cara kita bersihkan dia dengan kertas pasir. Kemudian pita magnesium ni tadi digulung, digulung, okey. Kemudian diletakkan ke dalam mangkuk pijar. Kemudian langkah yang berikutnya, ketiga-tiga mangkuk pijar, okey, penutup dan pita magnesium ni ditimbang. Di sini langkah ni, pita mangkuk pijar, penutup, pita magnesium ni ditimbang. Jadi katakanlah jisimnya adalah Y gram. Okey. Kemudian langkah yang berikutnya, kita panaskan. Panaskan mangkuk pijar yang kita panaskan mangkuk pijar ni tanpa penutup. Kita buka dulu penutup, kita panaskan. Panaskan dengan kuat. Kemudian apabila pita magnesium ini mula terbakar, macam bunga api itu keluar, maka penutup ni tadi kita kembalikan, kita tutup balik. Tapi dalam masa yang sama,
kita kena buka sikit lah, supaya udara masuk. Sebab kalau udara tak masuk, pembakaran akan terhenti. Jadi dengan menggunakan penyepit, buka sikit, jangan buka banyak, sebab kalau buka banyak, magnesium oksida yang terhasil semasa pembakaran akan terbebas keluar. Jadi eksperimen kita akan gagal. Buka sekadar supaya udara dapat masuk. Kemudian, apabila pita magnesium ni terbakar, penutup tadi kita akan buka balik. Mangkuk pija tadi dipanaskan dengan kuat. Apabila pita magnesium ni terbakar, kita buka balik dan kita pastikan pembakaran atau pemanasan ni masih lagi berlaku sehingga pembakaran pita magnesium ni telah lengkap. Kemudian penutup mangkuk pija ni tadi akan diletakkan kembali kemudian dibiarkan sejuk pada suhu bilik. Maknanya dalam keadaan biasalah. Jadi apabila mangkuk pija bersama penutup bersama magnesium oksida yang terhasil selepas pembakaran tadi sejuk, kita timbang ketiga-tiga ni, tapi pada masa ni di dalam mangkuk pija ni yang terhasilnya ialah magnesium oksida. Kerana di sini sudah berlaku tindak balas di mana magnesium telah bertindak balas dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jadi yang ketiga ni mangkuk pija, penutup dan magnesium oksida akan terhasil di dalam mangkuk pija. Kita anggapkan jisim ni sebagai Z. Okey. Jadi seperti yang cikgu sebut sebelum ni, apabila kita nak mengira formula empirik magnesium oksida, kita kena pasti jisim magnesium dan jisim oksigen. Jadi seperti eksperimen untuk menentukan formula empirik kuprum 2 oksida sebelum ni, kita kena tengoklah, kita kena pasti berapa jisim magnesium. Dan untuk menentukan jisim magnesium berdasarkan jadual ni, di sini kita nampak yang kita nak kira tu ataupun kita nak tahu jisim ni adalah magnesium. Bermakna jisim ketiga-tiga mangkuk pija, penutup magnesium iaitu Y gram ni, kita kena tolak dengan jisim mangkuk pija dan penutup. Dan jisim mangkuk pija dan penutup ni sama dengan yang sebelah atas ni iaitu X gram. Maka jisim magnesium ialah Y tolak X. Ambil yang mangkuk pija, penutup campur magnesium, tolak dengan yang pendek sikit. Begitu juga bila kita nak kira jisim oksigen. Di mana duduk oksigen ni? Ini adalah oksigen. Maka kita kena tolak dengan jisim mangkuk pija, penutup dan magnesium. Dan jisim mangkuk pija, penutup dan magnesium ni, berapa jisim dia? Sama dengan atas ni, iaitu Y. Bermakna nak jisim oksigen, semua ni mangkuk pija, penutup magnesium oksida dengan jisim dia Z, tolak dengan Y. Jadi dalam periksa kena beringat, sebab kadang-kadang kedudukan jisim ni dia ubah. Kadang-kadang dia letak mangkuk pija, penutup magnesium oksida ni sebelah atas, yang atas ni dia letak sebelah bawah.
Jadi kita kena berhati-hatilah. Jangan ambil yang kedua tolak yang pertama, yang ketiga tolak yang kedua. Jangan ambil macam tu. Silap-silap kita terperangkap. Baik. Jadi daripada jisim yang kita perolehi inilah yang kita akan laksanakan pengiraan yang sama dengan apa yang cikgu terangkan sebelum ni, iaitu pada bahagian jadual unsur. Di sini kita masukkan sama dengan tadi lah. Sini magnesium, di sini oksigen. Kemudian kita ikut langkah-langkah ni sampai kita dapat formula empirik. Jadi inilah yang cikgu maksudkan kita dapatkan data daripada eksperimen. Jadi untuk mendapatkan data dari eksperimen ni, kita kena berhati-hati dengan pengiraan. Jadi apa yang perlu kita tahu di dalam eksperimen ni, pertama prosedur bagi eksperimen itu sendiri bersama gambar rajah. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pengiraan yang perlu kita kuasai. Baik. Jadi apa yang cikgu nak jelaskan, nak tekankan di sini, iaitu beberapa perkara yang perlu kita tahu. Pertama, serbuk putih magnesium oksida ni merupakan satu serbuk yang berwarna putih. Okey. Dan seperti yang cikgu sebut tadi, mangkuk pija ni penutup tadi dibuka sekali-sekala semasa pemanasan bagi udara masuk, bagi melengkapkan pembakaran pita magnesium. Dan mangkuk pija ni ditutup secepat mungkin supaya menghalang daripada serbuk putih yang terbentuk, iaitu magnesium oksida tadi, terbebas keluar. Dan yang berikutnya, pemanasan, penyejukan, timbang. Timbang yang ketiga ni kita kena ulangkan beberapa kali supaya jisim yang kita perolehi bagi timbangan tadi sampai ke peringkat tidak berubah. Jadi apabila jisim mangkuk pija penutup magnesium oksida sudah tidak berubah, ini bermakna semua magnesium yang ada ataupun yang telah dipanaskan ataupun dibakar tadi sudah membentuk magnesium oksida sepenuhnya. Baik, eksperimen ini juga boleh dilakukan untuk logam-logam lain, iaitu logam-logam yang reaktif satu kumpulan dengan magnesium. Logam-logam yang reaktif, contohnya boleh ganti magnesium oksida ni misalnya untuk mencari formula empirik bagi kalsium oksida. Kalsium oksida. Bagi mencari formula empirik aluminium oksida. Ataupun bagi mencari formula empirik zinc oksida. Jadi ada 3 jenis logam yang boleh kita gunakan eksperimen yang sama. Dengan kata lain, kalau keluar soalan periksa, di dalam mangkuk pija ni dimasukkan pita ataupun logam zinc, boleh juga, ataupun logam kalsium, boleh, ataupun logam aluminium. Boleh gunakan eksperimen yang sama. Jadi untuk eksperimen menentukan formula empirik magnesium oksida ni, ianya nampak lebih mudah berbanding dengan eksperimen menentukan formula empirik kupra 2 oksida. Dan yang terakhir dalam tajuk ni adalah cikgu nak bandingkan dan bezakan di antara formula empirik dengan formula molekul. Formula empirik dengan formula molekul, iaitu dari segi persamaan dan perbezaan. Jadi untuk formula empirik,
dan formula molekul. Dua ni persamaannya adalah, ni persamaan dia. Dua-dua ni ada dua persamaan, iaitu kedua-duanya menunjukkan jenis unsur yang hadir dalam sebatian. Menunjukkan jenis unsur yang hadir dalam sebatian. Contohnya, katakanlah seperti contoh sebelum ni, cikgu bagi formula bagi glukosa. Ini formula molekul. Formula empiriknya CH2O. Jadi kita nampak di sini jenis unsurnya adalah sama, karbon, hidrogen, oksigen, karbon, hidrogen, oksigen. Jadi dalam formula molekul unsurnya sama dengan unsur di dalam formula empirik. Dan yang kedua-duanya menunjukkan nisbah bilangan atom setiap unsur dalam sebatian. Menunjukkan nisbah bilangan atom setiap unsur dalam sebatian. Contohnya di sini nisbah 6, nisbah 12, 6. Di sini 1, nisbah 2, nisbah 1. Jadi kedua-duanya menunjukkan nisbah. Ini adalah persamaan. Manakala dari segi perbezaan pula, di antara kedua-dua ni, perbezaannya formula empirik menunjukkan nisbah paling ringkas. Formula empirik menunjukkan nisbah paling ringkas bilangan atom unsur dalam satu sebatian. Manakala formula molekul pula menunjukkan bilangan atom yang sebenar. Menunjukkan bilangan atom yang sebenar bagi setiap unsur dalam suatu sebatian. Di sini kita nampak perbezaan dia formula molekul. Ini jangan keliru dah. Ini adalah formula molekul. Ini adalah formula empirik bagi glukos. Jadi formula molekul ni beza dia dengan formula empirik menunjukkan formula empirik ni menunjukkan nisbah paling ringkas ni. Ini formula empirik lah. Okey. Ini adalah formula molekul. Menunjukkan bilangan atom unsur yang sebenar di dalam suatu sebatian. Jadi itu saja perkara-perkara penting yang ada di dalam tajuk formula kimia yang perlu kita kuasai, dan yang lain tu kena buat revision, kena jawab soalan tambahan lah daripada mana-mana buku-buku soalan untuk mencuba menjawab. Jadi itu saja untuk tajuk formula kimia dalam bab yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.